Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, kita berjumpa lagi dalam kelas hari ini. Saya akan tunjukkan macam mana awak nak buat pelarasan pada tarik imbangan. Soalan awak meminta untuk awak buat imbangan duga. Okey, imbangan duga pastikan dah siap. Imbangan duga pastikan siap, dapat dia balance. Kalau tak imbang, sila jumpa saya. Kalau tak imbang boleh ke buat pelarasan? Boleh, tak ada masalah. Tak imbang pun boleh buat pelarasan. Jangan risau. Tapi better awak jumpa saya lah. Jumpa saya cakap cikgu saya tak imbang, kita check sama-sama. Cari dia punya kesilapan. Okey, nak buat pelarasan, awak cuba buat jadual. Yang jadual ni pun saya dah hantar dekat dalam grup. So, awak boleh salin yang mana warna hitam ni semua orang sama. Warna hitam semua sama, yang beza warna merah sahaja. So, hari ni saya nak jelaskan apa dia pelarasan. Okey, soalan ini meminta ada beberapa perkara pelarasan. Okey, yang awak kena buat. Awak boleh rujuk pada kertas soalan. Muka surat 3 kertas soalan. Dalam muka surat 3 kertas soalan ada beritahu ada beberapa maklumat pelarasan yang perlu diambil kira. Pertama adalah modal tambahan. Okey. Awak kan kedai awak ni adalah bangunan rumah. So awak kena letaklah harga sewa rumah tu. Okey, kat sini kita letak harga sewa rumah. Ambillah contoh, sewa rumah saya 2,500. So saya letaklah, anda menjelaskan sewa rumah bernilai 2,500. Sewa rumah saya 2,500. Ada orang yang sewa rumah dia lagi mahal, 3,000 dan sebagainya. So angka sewa rumah ni awak ubah. Okey, ikut awak lah berapa. Kemudian kita kena kira lah, sebab kerana 40% sewa rumah tersebut adalah untuk premis. Okey, kedai kita ni kita buat dekat tingkat atas, rumah 2 tingkat. Tingkat kedua tu kita guna sebagai premis perniagaan. Okey, perniagaan keropok kita ni guna tingkat atas rumah kita. So tu ada. Sebahagian daripada sewa rumah 40% adalah untuk premis perniagaan. Okey. Kalau rumah 2 tingkat lah, macam rumah saya besar 3 tingkat. Okey, so saya gunakan tingkat 3. Okey. So belanja sewa. Okey, kita kira belanja sewa 2,500 sewa rumah tu, 40% untuk sewa kedai kan. So 1,000 sahajalah untuk saya. Okey, jadi yang ni saya bayar guna duit sendiri. So kita kira dia sebagai modal tambahan. Okey. So awak dapat jumlah berapa? Belanja sewa 40% tu awak masukkan sebagai modal tambahan. So debit sewa, kredit modal tambahan. Kredit modal tambahan ni kredit modal lah. Okey, kredit pada akaun modal nanti . Yang kedua, okey, ni adalah cara saya buat punya senarai pelarasan pada tarik imbangan. Kalau awak tengok daripada sumber lain, ada banyak cara pelarasan. Okey, dia ada banyak ruangan, ada ruangan untuk kunci kira-kira, akaun perdagangan. Okey, itu cara lain lah untuk buat pelarasan. Ada banyak cara pelarasan ni dengan motif yang sama. Okey, pelarasan pada tarik imbangan. Okey, kita nak tengok kira-kira dia. Ni paling simple lah, paling simple dan betul. Okay, nombor 2, belanja utility. Okey, soalan cakap belanja utility 40% perniagaan dan kediaman. Kita tengok pada imbangan duga masing-masing. Tengok imbangan duga masing-masing. Awak tengok imbangan duga yang awak dah buat. Awak tengok belanja utility berapa. Saya punya belanja utility RM400. Okey, ni bil utility di imbangan duga. Imbangan duga kan. Okey, RM400. Jadi dekat pelarasan, okey, pergi ke pelarasan, saya letaklah bil utility 400 darab dengan 40%, dapat 160 bil utility. Okey, yang lebihnya adalah untuk rumah. Sebab dia bayar bil elektrik ni sekali dengan bayar bil elektrik rumah, mana boleh asing sebab guna bangunan yang sama. Jadi kita kira dia sebagai ambilan lah, RM240 kita ambil. Okey, utility untuk perniagaan cuma 160 sahaja. Debit ambilan, kredit bil utility. So 400 dapat daripada mana? Imbangan duga. Ketiga, susut nilai aset bukan semasa semua orang sama. Okey, semua orang sama. Okey, dalam soalan ni dia kata lengkapan susut nilai 10%, garis lurus. Kenderaan 15%, baki berkurangan. So, lengkapan kita kira lah, harga kos dia RM3,000. Darab 10%. Darab 1 per 12, 1 bulan per 12 kan. Okey, dapat RM25. So, ni dia cara nak kira susut nilai lengkapan. So, bila kita kira susut belanja susut nilai lengkapan ni bertambah, so debit punya susut nilai lengkapan. Kena ingat, susut nilai lengkapan ni ada susut jumlah yang lama. Dekat imbangan duga ada susut nilai terkumpul lengkapan RM600. Okey, kita tambahkan dengan belanja susut nilai yang baru dikira 25, dapat 625. Okey, macam tu. So, nanti catatan kita debit susut nilai lengkapan, susut nilai terkumpul lengkapan, kredit RM25. Okey, ini catatan dia nanti. Okey, yang kita akan buat dekat dalam jurnal pelarasan.
Situasi yang sama untuk belanja sud nilai kenderaan yang disusut pada kaedah 15% garis lurus. Okey, kiraan semua orang sama untuk dapat nilai yang tersebut. Okey, samalah kira dia. Harga kos RM20,000, tolakkan dengan dia punya kenderaan, dia kata akan dilupuskan dengan harga 5550. Okey. Tak ni, susut nilai terkumpul, sorry. Okey, RM2,000 tolak susut nilai terkumpul 5550. Okey, dalam 15%. Sebab kaedah baki berkurangan kena tolak susut nilai terkumpul dulu kan. Macam tu untuk kira belanja susut nilai terkumpul kenderaan semua orang sama. Peruntukan hutang ragu. Okey, peruntukan hutang ragu diserahkan 4% daripada akaun belum terima. So kena tengok akaun belum terima masing-masing. Nak kira PHR 4% ni, kita kena cari ABT, akaun belum terima darab 4%. So saya punya ABT 25070. Okey, tengok imbangan duga. ABT awak berapa? Okey, akaun belum terima saya tambahkan semua kali ni. Okey, tambahlah semua akaun belum terima kan. Okey, awak kira akaun belum terima 1, 2, 3, 4. 4 tu tambahkan semua, awak akan dapat jumlah akaun belum terima. Darabkan dengan 4% darab 1/12. Okey, macam tu Okey, so ni 25070 ni dia ikutlah akaun belum terima awak berapa jumlah dia, tambahkan semua ABT tadi. Okey, dan bila dah ada PHR adalah penambahan PHR sebab dalam imbangan duga asal tak ada PHR, jadi ada penambahan dekat situ. Okey, bukan penambahan PHR, kita adjust sikit penambahan hutang ragu nama dia. Penambahan hutang ragu. Okey, nanti kita punya catatan dekat dalam ledger, dalam journal debit penambahan hutang ragu, kredit peruntukan hutang ragu. Okey. Hutang ragu, belanja hutang ragu bertambah, peruntukan hutang ragu juga bertambah. Kesilapan tertinggal dalam catatan urus niaga. Maklumat yang kelima dalam pelarasan diminta dalam soalan adalah kita kena catat maklumat tertinggal. Maklumat tertinggal pertama adalah sewa premis. Sewa premis ni yang kita kira dalam butiran pertama, kita ada kira sewa premis ni, sewa ni kita tak catat lagi. Jadi kita nyatakanlah kita tertinggal catatan tersebut. Nyatakan sahaja. Okey. Sebab rujuk catatan pelarasan 1 kan. Yang kedua yang kita tak catat lagi adalah apa-apa belanja yang berkemungkinan untuk perniagaan. Saya pilih belanja promosi. Berapa nilai ikut awak. Okey, cakaplah belanja apa yang belum dijelaskan, yang dijelaskan dengan cek tidak direkodkan. So saya belanja promosi, boleh juga belanja iklan, belanja apa lagi? Belanja belanja makanan ke, okey. Belanja upah pembersihan ke, tak kisahlah, belanja-belanja yang logik kita boleh masukkan ke dalam maklumat pelarasan ini nombor 52 ni. Okey, so kita tambah promosi. Kalau promosi lah, kalau iklan lah. Okey, duit dekat bank berkurang sebab dijelaskan dengan cek. Ni catatan dia nanti, catatan berguna debit promosi kredit bank. Belanja prabayar yang keenam. So, lesen perniagaan yang dibayar RM60 adalah untuk tempoh setahun. Maklumat ni sama semua orang. Okey, awak kena kira. Okey, jumlah lesen adalah RM60. Lesen perniagaan ada dekat imbangan duga. Okay, imbangan duga ada lesen perniagaan. Lesen perniagaan ni, lesen perniagaan RM60. Tapi, ni untuk setahun. Kita punya akaun sebulan sahaja. Jadi, kita darablah 11/12. Okey, yang lebih 1/12 adalah untuk bulan ni, yang lebihnya adalah prabayar. Namanya lesen perniagaan terlebih bayar. Sebab kita kira untuk sebulan. Semua orang sama ni. Okey. Belanja belum bayar. Memang ada yang belum bayar lagi. Kalau awak perasan, kita bayar gaji baru berjumlah 2,400. Tengok imbangan duga. Gaji 2,400. Kalau tengok awak punya maklumat dekat dalam maklumat awal soalan, tengok profil perniagaan. Bila awak tengok profil perniagaan, awak dapat gaji, pekerja dapat gaji, semua sepatutnya 4,400 silap gaji Okey, anda menerima gaji bulanan 2,000 dan pekerja anda 1,200 orang. Awak ada dua pekerja 2,400. Ni awak bayar gaji pekerja sahaja. Awak belum bayar gaji diri sendiri sebanyak 2,000. Yang tu kita masukkan dia sebagai gaji belum bayar. Okey. Catatan dia gaji akan bertambah, gaji belum bayar juga bertambah. Okey. Kita juga masih belum menjelaskan faedah atas pinjaman sebanyak 4%.
Okey. Pinjaman kita bernilai RM15,000. Mana dapat RM15,000? Ambil kad imbangan duga. Imbangan duga kita, tengok imbangan duga. Okey, ada pinjaman. Tengok pinjaman RM15,000. So macam mana pelajar yang buat dia punya imbangan duga dah tolak jadi 14,050? So awak kena so dekat jumlah ni ambil RM15,000 darab dengan 4%, darab 1/12 tau. Awak jangan letak 1400, jangan. Okey, letak jumlah ni, semua orang sama. Okey, sebab kita ada faedah atas pinjaman RM50 dan faedah atas pinjaman ni belum dibayar lagi sebanyak RM50 juga. Okey, hasil belum terperoleh. Kita ada satu jualan. Okey, jualan tu pada tarikh 30 hari bulan kan. Sebelum ni kita dah cakap dah, dia hasil terperoleh. Rupanya soalan minta kita isi tu dekat pelarasan, sebab tu saya buang dia dekat dalam jurnal awal. Dah perasan awal dia terperoleh kan. Sebab tu asal tu saya masukkan, tapi rupanya dia nak masukkan dekat sini, kat pelarasan. So kita masukkan kat pelarasan, ada satu jualan belum terperoleh. Okey, sebab tu sebelum ni 30 hari bulan tu kita catat dekat jualan. Okey, supaya tahu kan, kita catat kat jualan. So nanti kita akan wujudkan akaun jualan belum terperoleh. Okey, catatan bergudia debit jualan, kredit jualan belum terperoleh. Nilai ni bergantung pada urus niaga 30 hari bulan April. Kalau awak tengok punya ledger, kita pergi kat ledger jualan. Okey, saya pergi kat ledger jualan saya ni ledger jualan, akaun jualan saya ni. So pada 30 hari bulan bank 1680 ni ada. Sebenarnya ni adalah jualan belum terperoleh kat akaun jualan, ada 30, ada jumlah dia 1680. So dekat dalam pelarasan masuklah jumlah tersebut. Ni setiap orang berbeza. Okey. Last sekali. Ni bagi pelajar yang mengikut saya, dia tahu pinjaman tu belum diselaraskan lagi. Ada pelarasan pinjaman. So kalau ada pelajar yang buat kaedah lain tu, nanti kita bincang tepi Okey. So ni penyelarasan pinjaman. So kita ada pinjaman perniagaan RM15,000. Kan kita kira tadi dekat imbangan duga kita punya pinjaman RM15,000. Kita ada ansuran pinjaman RM250. So kebiasaan amalan akaun, pada sebelum kita buat imbangan duga terselaras, kita buat kerja pelarasan. So pinjaman tu akan berkurang lah, jadi 14,750 sebab tolak ansuran pinjaman. Ni semua pelarasan pada tarikh imbangan nama dia Sediakan jadual tersebut, senang je dan boleh buat cepat pula. Okey, selepas awak siap awak punya pelarasan pada tarikh imbangan. Okey, macam saya punya lah ni. Okey, kita dah buat tadi kan semua pelarasan pada tarikh imbangan. Dah kira dah komplit dah. Okey, kita kena buat dokumen yang berikutnya. Nama dia Jurnal Pelarasan. Okey, nama dia Jurnal Pelarasan. Okey, ada orang namakan dia JA3, ada yang JA2 lah. Bergantung awak dah buat berapa jurnal am. Ada yang ikut saya buat jurnal am 2 hari tu, lepas tu ni JA3. Okey. Kalau contohnya ada orang yang baru buat ni yang kedua, so dia jadi JA2. Okey, macam tu Jurnal am pelarasan ni simple sahaja. Okey. Kalau ikut kaedah saya buat Okey, ini kita punya senarai pelarasan sebelah kiri ni yang saya guna untuk tumpang sementara sahaja. Okey, kalau ikutkan awak punya jurnal am pelarasan ni lah dia. Okey, maklumat ni saya akan hantar. Semua orang sama je maklumatnya, semua sama, cuma nilai dia berbeza. Okey, kecuali promosi ni lah, saya tak tahu awak tukar dengan apa. Okey, ada orang guna promosi ataupun mungkin ada orang yang guna dia belanja lain seperti belanja iklan, belanja am dan sebagainya. Tadi saya beritahu, so dia punya istilah ni berbeza lah. Yang lain semuanya sama. Okey, semuanya sama. Okey, bagi maklumat nilai ni dapat kat mana? Sebab tu tadi kita buat pelarasan pada tarikh imbangan. Okey, masa buat pelarasan, saya sediakan catatan pelarasan debit, sewa, kredit, modal. So sebab tu dekat jurnal pelarasan sewa, debit, modal, kredit senang kan? Nilai 1,000. Okey, tengok yang kedua, ambilan bil utility, sama dengan pelarasan, sama je. Okey, dekat nombor 2 saya dah buat dah catatan pelarasan dia, debit, ambilan, kredit, bil utility 240. Sama lah dekat jurnal, ambilan, debit, bil utility, kredit 240.
Tapi jurnal ampelarasan ni kenalah letak sedikit maklumat. Okey, kita panggil dia dia punya keterangan dalam jurnal. Okey. So untuk pelarasan, keterangan ni dah jadi wajib bangunah. Okey, kena tulis lah, kena tulis. Ruangan folio tak apa, tapi keterangan kena tulis. Contohnya pada 30 hari bulan kita bayar sewa premium menggunakan wang peribadi kan. So masukkan maklumat tersebut. Okey. So ada banyak ni maklumat ni. Okey, awak boleh ikut saya punya maklumat pun boleh. Awak nak ubah sesuai guna ayat yang lain pun boleh. Kalau contohnya maklumat pada 30 April ni merekod. Okey, ketinggalan catatan belanja promosi. Okey, bila rekod ketinggalan belanja promosi dekat sini, kalau orang tu dia belanja iklan, so merekod ketinggalan belanja iklan. Okey, kalau dia ada belanja-belanja lain, so dia rekod lah ketinggalan belanja-belanja lain yang berkaitan. Okey, kena ubah. Okey, kalau nak guna ayat lain yang awak sesuai pun boleh untuk masukkan dekat dalam catatan jurnal ampelarasan. Okey, itu saja. Okey, so video kali ni awak tahu macam mana nak buat pelarasan dan jurnal ampelarasan. Buat secepat mungkin, insya-Allah boleh.